Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tepat jam 10 berita dunia kita mulakan dengan perkembangan berikut. Kapal Turki yang membawa 1,000 tan bantuan kemanusiaan tiba di pelabuhan Beirut semalam. Bantuan bagi memberi sokongan penting kepada Lubnan di tengah-tengah serangan kejam Israel yang berterusan. Menurut agensi berita tempatan, bantuan yang diatur oleh Turki dengan kerjasama pihak berkuasa Lubnan itu berupa bekalan makanan, peralatan perubatan dan barangan keperluan asas untuk membantu mereka yang terjejas. Israel melancarkan kempen udara besar-besaran bulan lepas di Lubnan. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, hampir 2,900 orang terbunuh dan lebih 13,000 cedera dalam serangan Zionis sejak Oktober lepas. Pejabat Hak Asasi Manusia PBB suarakan kebimbangan kesan serangan Israel terhadap orang awam di Lubnan. Kebimbangan meningkat terhadap kerosakan pada tapak keagamaan dan budaya. Menurut pejabat PBB itu, sejak Oktober lalu, Israel telah memusnahkan atau merosakkan sekurang-kurangnya 10 masjid dan gereja. PBB menekankan di bawah undang-undang antarabangsa, serangan ke atas tapak keagamaan adalah dilarang. PBB turut menyuarakan kebimbangan berhubung serangan berhampiran kompleks kuil purba yang disenaraikan sebagai tapak UNESCO di Baalbek. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa tumpu perlindungan tapak awam kecuali jika penggunaan ketenteraan disahkan. Turut bersiko terkesan serangan runtuhan Rom kuno yang diiktiraf UNESCO. Banjir di Sepanyol, pasukan penyelamat terus giat mencari baki mangsa yang masih hilang termasuk melakukan pelbagai usaha dan kaedah baru. Desakan mencari mangsa hilang terus meningkat selepas kerajaan umum angka kematian melonjak kepada 205 orang semalam. Menerusi rakaman video, pasukan penyelamat yang dilengkapi dron dan dibantu anjing pengesan dilihat menyelongkar sepihan infrastruktur dipenuhi lumpur. Bencana kali ini direkodkan paling buruk pernah melanda Sepanyol dan kawasan paling terjejas di wilayah Timur Valencia menyaksikan 202 mayat ditemukan di wilayah berkenaan. 500 lagi petugas dikerah bagi operasi tersebut menjadikan jumlah keseluruhan petugas mencari dan menyelamat hampir 2,000 orang dan dijangka 500 lagi petugas akan dikerahkan. Calon dari Parti Payung Perubahan Demokratik Duma Buko dipilih sebagai Presiden ke-6 Botswana. Perkara itu diumum Ketua Hakim Botswana, Terence Ranovaneh. Menurut Undang-Undang Pilihan Raya Negara Afrika Selatan itu, pengundian itu akan menentukan 61 ahli parlimen dan 609 ahli majlis tempatan. Parti yang menguasai sekurang-kurangnya 31 kerusi parlimen akan diisytiharkan sebagai pemenang. Meskipun pengiraan masih belum dimuktamadkan, UDC memperoleh 34 kerusi parlimen, manakala parti pemerintah Parti Demokratik Botswana raih 4 kerusi. Penyandang Presiden Mokwetsi Masisi mengakui kekalahan selepas pengiraan awal menunjukkan Parti Demokratik Botswana kehilangan kuasanya. Masisi turut mengucapkan tahniah kepada pembangkang atas kemenangan mereka dan bersedia mengundur diri dengan penuh hormat. Baik, teka-teki pengganti Erik ten Hag terjawab. Jurulatih dari Portugal, Ruben Amorim dilantik sebagai pengendali Manchester United. Pelantikan itu diumum klub kekasih Liga Perdana Inggeris berkenaan. Jurulatih berusia 39 tahun itu akan memimpin pasukan bermula 11 November dan akan bersama The Red Devils sehingga Jun 2027. Ruud van Nistelrooy akan meneruskan tugasnya sebagai pengurus sementara sehingga ketibaan Amorim. Manchester United memecat pengurus dari Belanda Ten Hag pada Isnin selepas kekalahan terbaru mereka hujung minggu lepas. Ketua Jurulatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim yang pernah menjalani latihan selama seminggu di Manchester United semasa era Jose Mourinho antara 2016 dan 2018. Dia memenangi 2 gelaran Liga Portugal bersama Sporting Lisbon pada musim 2020-2021 dan 2023-2024 selepas tahun bersama Braga, satu lagi kelab Portugal. Baik, sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.